Terima kasih. Apa ni Menteri. Saya nak katakan Menteri. Okeylah, terima kasihlah kerana bagi peluang. Terima kasih. Saya bukan nak bergaduh Menteri. Saya nak menyatakan ini kita isu ni lah isu janji dua-dua pihak. Kerajaan negeri dengar dulu. Saya nak katakan kerajaan negeri telah berjanji untuk berikan. Tengok macam mana saya nak dengar. Ya, teruskan ya Muhammad. Kerajaan saya mendapat ini adalah yang dijanjikan. Ini adalah memorandum daripada Jawatan Kuasa Penduduk yang menyatakan bahawa apabila mereka nak dipindahkan ke kawasan Taman Permata itu, mereka telah dijanjikan dengan rumah teres, bukan dengan rumah pangsa. Rumah pangsa itu untuk sementara sahaja. Dan selepas berlakunya keretakan ini, banyak perbincangan. Ahli Sepang, Parlimen Sepang yang UMNO meminta bukan 40 ekar, minta 400 ekar. Which is ridiculous. Saya ada surat daripada bekas ahli Parlimen Sepang, daripada UMNO, minta 400 ekar. Maknanya sekarang ni saya ada surat daripada. Jadi saya katakan, saya ada surat daripada pejabat tanah yang mengatakan mereka telah meluluskan 18 ekar itu. Kalau sekiranya 18 ekar tidak mencukupi, saya rasa pihak kerajaan negeri bersedia untuk tambah, tidak ada masalah. Tapi kerajaan negeri mahu aku janji daripada kerajaan persekutuan, kalau sekiranya kami bagi tanah, mestilah di mana perumahan. Maknanya masing-masing ada tanggungjawab. Kerajaan pusat mesti menyediakan rumah, kerajaan negeri menyediakan tanah. Jadi dua-dua menanggung kos. Jadi saya rasa tak perlu kita politikkan isu ni. Soalan saya tadi, kenapakah menteri apabila berlaku katakan tak mau pergi? Cuba pergi ke sana, lihat keadaan, duduk di sana. Tak pernah sekali pun tunjuk muka. Ni apa ni? Menteri apa ni? Duduk dulu yang berhormat. Kita ada perbincangan yang berhormat. Kita ada perbincangan. Pegawai saya turun hari yang pertama. Dengar yang berhormat. Oh, kalau yang menteri turun baru ni. Baru masalah terselesai. Apa yang berhormat? Yang berhormat sekejap. Bapak tenang. Yang Muhammad Sepang, cool down. You are very steady. Steady. You know. Pertamanya yang berhormat. Ya, menteri pun sejuk sedikit lah Muhammad. Tak. Saya minta dua-dua lah menteri dengan Sepang ni sejuk sedikit boleh tak ya. Okey. Yang berhormat. Okey. Saya cuma naik suara saya tinggi kalau dia nak bermain politik, nak mengatakan dia datang dulu, kerajaan barisan datang kemudian. Kita bincang soal ini 3 kali berhormat di dalam kabinet. Ya, panjang lebar. Ya, pegawai MIC menteri-menteri MIC, saya nak bagi tahu. Bagaimana nak katakan perumahan itu sementara sedangkan ada perjanjian jual beli? Di situ permulaannya. Sekejap. Kalau dikatakan sementara tidak ada perjanjian jual beli, bermakna orang di situ membeli rumah, ada SNB. Ya, RM20,000. Okey, itu satu. Tapi tak apalah. Soalnya sekarang tanah di bawah bidang kuasa yang berhormat, kerajaan negeri. Saya juga ingin menuju kepada cadangan yang berhormat Kota Raja, menyentuh cadangan ahli yang berhormat Kota Raja, agar kementerian memperketatkan syarat kebenaran merancang supaya semua bangunan dan kompleks menyediakan prasarana untuk pusat dagang kanak-kanak dan nursery. Saya ingin menjelaskan bahawa kementerian saya telah menyediakan garis panduan penubuhan tadika dan taska yang telah pun dirundingi pada Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT pada 21 Mac 2012 yang lalu. Garis panduan ini kemudiannya telah dipanjangkan kepada semua kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan yang menerangkan secara terperinci aspek perancangan, tapak, reka bentuk bangunan dan juga proses penubuhan tadika dan taska. Garis panduan ini juga jelas menerangkan bahawa PBT seharusnya mensyaratkan untuk penyediaan ruang bagi tadika dan taska di bangunan atau kompleks semasa permohonan kebenaran merancang oleh pemaju di kawasan masing-masing. Sehubungan dengannya, kerajaan negeri perlulah memainkan peranan dalam memastikan PBT di negeri masing-masing mengguna pakai dan melaksanakan garis panduan ini sewajarnya. Jadi yang berhormat Kota Raja, ini soal PBT di negeri Selangor. Sekali lagi saya ingin katakan, jangan longgokkan masalah ini kepada kerajaan persekutuan. Kita boleh buat garis panduan, tetapi soal tentang merancang dan penguatkuasaan garis panduan ini adalah di tangan PBT. Dan dalam isu ini adalah di bawah kawalan kerajaan negeri Selangor. Jadi isu ini tidak boleh dilonggokkan semuanya oleh yang berhormat Kota Raja kepada kerajaan persekutuan. Sepatutnya kerajaan yang berhormat bolehlah berhubung dengan Kementerian Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan garis panduan itu dikenal pasti dan dikuatkuasakan oleh PBT masing-masing.
Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Saya membawa isu yang dibawa oleh Kota Raja, dia bermaksudkan bukan di Kerajaan Negeri Selangor. Dia bermaksud kapasiti dari segi Kementerian Wanita, bagaimana nak menggabungkan dasar memberi sokongan kepada pekerja wanita di tempat-tempat bangunan ini. Bukan masalah negeri Selangor, masalah seluruh negara. So jadi jangan cuba menjuruskan kepada negeri Perkataan Rakyat. Saya punya di sini yang berhormat, dia kata minta PBT di kawasan beliau. Jadi itu tak apalah. Itu dasar ucapan beliau di dalam Menteri Kementerian Wanita. Isu ini adalah isu seluruh negara. Selangor saja. Jadi Menteri tolong ambil prihatin ya. Tuan Yang di-Pertua, kita sudah bagi garis panduan dengan ketat meminta supaya semua bangunan yang dibina di kawasan PBT supaya diambil kira penubuhan taska. Tetapi kita tidak mempunyai kuasa untuk memaksa PBT ini. Jadi di kawasan Selangor seperti mana yang saya katakan, minta Menteri Besar Selangor paksa PBT untuk mengadakan taska dan tadika di kawasan masing-masing. Itu yang saya katakan. Tapi ia bukan menjurus ke Selangor saja, Menteri. Tidak, sebab Kota Raja ini adalah di Selangor. All PBT you have to enforce this throughout the whole country. Have you done it in Selangor, Yang Berhormat? Let me rephrase the question. Have you done it in Selangor? Ya, Yang Berhormat Menteri. Belum kan? Jadi itu contohnya. Yang Berhormat Menteri, just to put on record, semua umar-umar PPR dan wilayah ni semua ada TBK. Okey, cantik. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Tuan Titi Wangsa. Tuan Yang di-Pertua, Ahli Yang Berhormat Kuala Selangor telah menyatakan kebimbangan beliau terhadap pertambahan rumah urut di Selangor. Khususnya di Parlimen Kuala Selangor katanya. Untuk makluman Yang Berhormat, tanggungjawab untuk memberikan lesen, memantau dan tindakan penguatkuasaan ke atas penjagaan rumah-rumah urut adalah terletak di bawah kuasa PBT sekali lagi. Jadi berdasarkan undang-undang kecil, ya. Jadi kita akan menimbang untuk mengubah undang-undang kecil ini kerana sekarang ini kalau ada denda yang dikenakan kepada rumah-rumah urut haram ini hanya RM2,000 Yang Berhormat. Kita nak naikkan kepada RM25,000 dan saya harap PBT di kawasan Selangor terutamanya yang menjadi isu sekarang besar ini Kuala Lumpur supaya di Kuala Lumpur sabar lagi terus lagi Menteri. Jangan Kuala Lumpur dan Selangor. Tidak, Yang Berhormat mesti faham. Yang bertanyakan itu daripada negeri Selangor. Negeri Selangor, daripada Kuala Selangor. Jadi itulah sebabnya saya katakan Selangor. Saya ingin menekankan di sini pihak kerajaan negeri Selangor dan pihak berkuasa tempatan perlu tegas di dalam mengawal dan memantau di dalam pengeluaran lesen dan apa-apa aktiviti yang boleh membawa keburukan kepada rakyat. PBT harus memainkan peranan sebagai gatekeeper di dalam memastikan keharmonian sosial masyarakat terjaga. Ini saya rasa poin yang terakhir Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua berkenaan kenyataan ahli yang berhormat, ahli berhormat yang di-Pertua. Sekejap, tak cukup masa nanti kita minum kopi lepas buka puasa nanti. Ya. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan kenyataan ahli yang berhormat Tanjung yang menyatakan pilihan raya kerajaan tempatan perlu dipulihkan supaya sistem demokrasi kita dapat diperkasakan. Untuk makluman ahli yang berhormat Tanjung, Kementerian berpandangan adalah lebih baik tumpuan diberikan di dalam usaha memantapkan peranan pihak berkuasa tempatan dan memberikan penekanan kepada keperluan rakyat setempat. Ini adalah kerana pihak berkuasa tempatan masih tidak berkemampuan untuk menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung keperluan sendiri. Pihak berkuasa tempatan masih mengharapkan peruntukan tambahan atau bantuan kewangan daripada kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri. Pada masa ini, untuk ahli-ahli yang berhormat, kementerian saya memperuntukkan lebih RM1 bilion setiap tahun untuk tahun 2013, di mana sebanyak 500 juta diagihkan melalui sumbangan membantu kadar dan hampir 600 juta melalui projek pembangunan untuk pihak berkuasa tempatan. Dalam keadaan ini adalah tidak sesuai untuk mewujudkan lagi satu pilihan raya untuk memilih ahli-ahli majlis dan saya berpendapat itu tidak menjadi keutamaan kepada kerajaan buat masa ini, pilihan raya kerajaan tempatan ini. Tuan Yang di-Pertua, isu tentang kerajaan, saya jangkakan ini satu isu yang panas kerana sebelum pilihan raya dahulu ini isu yang begitu besar yang dimainkan oleh Pakatan Rakyat. Hari ini apabila saya sentuh isu ini Tuan Yang di-Pertua, tidak seorang pun daripada ahli pembangkang yang berdiri untuk bertanya soalan kecuali Tanjung. Saya nak bagi tahu, sekejap. Saya nak bagi tahu pandangan kerajaan persekutuan terhadap isu ini. Pertamanya ialah dapati baru-baru ini kerajaan negeri Pulau Pinang menyaman SPR kerana tidak mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan. Tetapi isunya sekarang ini, secara prinsipnya, bagaimana kita mau meminta SPR
menjalankan pilihan raya kerajaan tempatan jika SPR ini tidak dipercayai oleh pihak pakatan. Ini yang masalahnya. Dalam satu segi mereka ini kawan-kawan daripada pihak pembangkang menuduh SPR bermacam-macam, menipu dan juga berbohong, tetapi pada masa yang sama menyaman SPR untuk mewujudkan pilihan raya kerajaan tempatan. Ini adalah satu hipokrisi yang cukup besar di kalangan ahli-ahli parti pembangkang. Bagaimana ni yang berhormat? Seputih. Saya bagi kepada Subang.